Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat kembali lagi ke channel saya. Baik, untuk video kali ini saya akan membincangkan soalan kertas 1 dari Trial Negeri Melaka 2022. Okey. So, kita pergi ke soalan pertama. Which of the following physical quantities is not a base quantity? Sebelum tu kita kena kenal apakah yang dimaksudkan dengan physical quantity. Physical quantity is a quantity that can be measured, quantity yang boleh diukur. So soalan nak quantity yang boleh diukur tetapi bukan dalam kalangan base quantity, bukan quantity asas. So nombor 1 adalah B. Okay, because weight is coming from the formula weight equals to mass time gravitational field strength. Okay, so this is a derived quantity, quantity terbitan. Sebabnya ada operasi lain lah, ada operasi darab. Okay, kita menggabungkan beberapa base quantity, lebih daripada satu base quantity dalam apa-apa operasi lah. Kalau darab ke, bahagi ke. Okay, jadi berat adalah hasil darab jisim dan gravitational field strength, maka berat bukan kuantiti asas. Baik, nombor 1 B. Nombor 2, which pair of quantity is correct? So dekat sini kita kena pilih the definisi untuk kuantiti skala dan kuantiti vektor. Bezanya apa antara kuantiti skala dengan kuantiti vektor? Kuantiti skala hanya ada magnitude sahaja. Okay, tetapi kuantiti vektor ada magnitude bersama-sama dengan arah. So the best answer adalah C, magnitude sahaja yang ada magnitude dan arah untuk kuantiti vektor. Seterusnya, nombor 3, a car starts from rest. Soalan bagi satu clue dekat sini, start from rest, meaning that the initial velocity is 0 meter per second. Okay, at the junction and takes 8 seconds. 8 seconds is this is the time to reach a velocity of 50 meter per second. This is the V value, the final velocity. Calculate the acceleration of the car. Kirakan pecutan kereta tersebut. A sama dengan V tolak U bahagi dengan T. Okay, so kita pakai formula itu, V tolak U bahagi T. Maka V adalah 50 tolak 0, kita bahagikan dengan 8. Okay, so nombor 3 kita akan dapat jawapan 6.25 ms negatif 2. Okay, unit untuk pecutan. So nombor 3 bola. Kita teruskan ke nombor 4. Rajah menunjukkan satu graf isi padu, volume against temperature, T, V against T. Okay, tetapi pada unit temperature kita diberi unit dalam degree Celsius. Okay, dalam degree Celsius. Maka oleh sebab itulah graf itu akan memotong pada paksi Y. Dan kalau kita extrapolate kan, okay, sehingga mana menyentuh pada paksi X ataupun paksi temperature, okay, garisan yang kita extrapolate tu akan memintas pada sudut pada nombor negatif 273. Okay, itu kena tahulah kan basicnya. Alright, nombor 4 ni soalan tanya apakah responding variable. Daripada graf, responding variable is the one label on the Y axis pada paksi Y. So apa yang terlabel pada paksi Y adalah volume. Okay, so kita down to 2 answers only, sama ada C atau D. Okay, sebab theta ni dah salah ni, sini dah salah. Kemudian dari segi relationship, okay, relationship, the graph doesn't start at 0, doesn't start at origin. So awak tak boleh cakap yang ni directly proportional. Awak akan assume ataupun awak akan conclude bahawa it is increasing linearly. Okay, so yang ni dia bermula dekat pintasan. The best answer will be
D. Jawapan C, V is directly proportional with theta if the graph starts from origin. Macam tu. Baru kita boleh panggil dia directly proportional. Okay, next. Number 5, diagram shows a velocity time. So saya highlight kat situ, velocity paksi Y, time paksi X. So knowing this graph, you should know that if the graph have a gradient, then this is the value of acceleration, pecutan. Kalau graph tu tak ada gradient, maka nilai pecutannya kosong. Okay, so yang ni gradient dia lah. Ada pecutan, kemudian pecutan ni menjadi kosong pada saat 1 dan saat 1 hingga saat ke-4. Okay, tengok soalan. Which of the following acceleration time graph represent the motion of the object? Mana satukah yang mewakili? Okay, ada tak pecutan pada saat 0 hingga 1? Ada. So, ada tak pecutan? Kita cari graf yang ada pecutan. Ni pecutan dia kosong. So, for sure salah sebab kat sini pecutan dia kosong. Sebab nilai pecutan kita wujud. Pada awalnya pecutan kita wujud. Yang belakang tu baru pecutan dia kosong. So, A will be wrong. B, okay, ada pecutan. Pada awalnya ada pecutan, betul. Kemudian tiba-tiba grafnya ada gradient. Untuk graf A melawan T, there's no such thing as kecerunan. Tak pernah wujud. A lawan T hanya ada graf yang mendatar saja. Sama ada di atas, ada daripada kosong, sama dengan kosong, atau bawah dengan kosong. Macam tu je. Okay, so this is wrong. C, lagilah pelik. Ada pula kecerunan. Dan tambahan lagi tidak linear pula tu. Lagilah pelik. So the best answer is D. Just to check, double check, betul tak? Pertama, ada pecutan. Pecutannya ada nilai dan melebihi kosong. Dan daripada saat 1 hingga saat 4, pecutannya sama dengan kosong. Sebab tu kita gariskan pada paksi X, menandakan pecutannya kosong ms negatif 2. Nombor 6, the principle of conservation of momentum. Prinsip keabadian momentum. Maksud keabadian atau abadi adalah unchanged, tidak berubah. Unchanged ataupun equal, okay, ataupun sama. Apa yang sama? Jumlah momentum sebelum before collision sama dengan jumlah momentum after collision. Jadi apa yang sama adalah jumlah momentum. Jumlah momentum sebelum pelanggaran adalah sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran. Alright, nombor 6, jawapannya D. Okay, total momentum before collision equal to the total momentum after collision if no external force acting on it. Kalau tidak ada daya-daya lain yang terlibat ke atas objek. Alright, 7, diagram shows the moon that orbiting the earth. Okay, bulan sedang mengorbit bumi. Alright, soalan minta awak determine the gravitational force exerted by the earth on the moon. On the moon. So the question is asking about gravitational force, which is referring to the universal force. G M1 darab M2 bahagi dengan R square. So in theory, dalam gravitational force ni, kita tahu bahawa both earth, okay, the earth are going to be attracted to the moon with a force F, as well as the moon also attracted towards the earth with the value of the same force. Okay, nilai F dia tetap sama. Tak kira lah bumi terhadap bulan ke, bulan terhadap bumi ke, masih lagi sama nilai dia. Okay, so kita guna formula F sama dengan G M1 M2 bagi R square. Okay, kita gantikan nilai. Tulis semula kat sini lah. G adalah
6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Negatif 11. Okey. Kurungan M1 adalah jisim untuk objek pertama. Kita ambil bumi lah. Jisim 5.97 darab 10 kuasa 24. Kemudian darab pula dengan jisim objek kedua 7.35 darab 10 kuasa 22. Kemudian bahagi dengan bahagi dengan R square, iaitu jarak di antara bumi ke pusat bulan. Okey, dari pusat bumi ke pusat bulan yang dikuasa 2 kan. Tu 3.83 darab 10 kuasa 8 kurungan kuasa 2. Alright. Kita selesaikan, awak akan dapat jawapan akhir 2 darab 10 kuasa 8 kuasa 20 Newton. So the answer is B. Okay, cuba tekan kalkulator, InsyaAllah boleh dapatlah jawapan dia. Nombor 8. Which of the following is the characteristics of non-geostationary satellite? Okay, yang ni boleh baca pilihan jawapannya. Okay, yang pasti jawapan tepatnya adalah B. The orbital period is more or less than 24 hours. So ni sifat non-geostationary, lawan kepada geostationary. Kalau geostationary satellite, the orbital period is always equals to 24 hours. Okay, memang tepat-tepat 24 jam. Tapi tidak untuk non-geostationary. Okay, boleh jadi lebih, boleh jadi kurang. Okay, nombor 8 selesai. Nombor 9. A radar imaging satellite orbits around the Earth at height of 480 kilometers. So this is H, ketinggian daripada permukaan bumi. What is the value of gravitational acceleration? Soalan minta cari G sama dengan apa ya? At the position of the satellite. So satellite tu bukan dekat permukaan bumi, tapi pada satu ketinggian. Untuk cari nilai G, awak kena pakai formula G besar darab M besar bahagikan dengan R square. So G here is G besar tu masih lagi gravitational constant 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Okay, kemudian M besar adalah bukan jisim satellite, jisim bumi. So yang ni berhati-hati, kadang-kadang soalan dia bagi dua jisim. So bukan satellite tapi bumi. Itu bermaksud M besar ini merujuk kepada objek apa yang sedang diorbit lah. Bukan yang sedang mengorbit, yang sedang diorbit. So bumi. Right, jisim bumi 5.97 darab 10 kuasa 24 bahagikan dengan R square. Okay, R square di sini belajar, kena ingat R square di sini merupakan jarak daripada pusat bumi kepada pusat satelit. So ini kalau yang ni lah satelit dan itu pusatnya. Okay, jarak daripada sini sampai ke sini. Okay, sedangkan yang diberi dalam soalan adalah nilai R sahaja. Okay, kalau awak boleh nampak kat sini, kejap saya highlight warna biru. This is the radius of the Earth, which is excluding the value of H. Radius yang kita dah dapat daripada soalan kat situ je. Mana baki lagi yang warna hijau ni? Ni saya hijau. So yang warna hijau tu mewakili atau diwakili oleh nilai ketinggian satelit daripada permukaan bumi. So it is actually R plus H. Kita kena tambah untuk gantikan pada bahagian R square. So kita ambil radius bumi dulu, 6.37 darab 10 kuasa 6. Kemudian kena tambah dengan 480 kilometer. So kita tambah kilo kat situlah, 10 kuasa 3 darab dengan 10 kuasa 3, tutup kurungan kuasa 2. Okay, so pause video ni, kira dulu, tekan kalkulator, dapatkan jawapan.
kemudian double check. Okay, your answer should be 8.49 ms negative 2. So 9 bola B. Okay, tolong berhati-hati dengan nilai R square yang awak akan ganti. Kalau objek tu berada di permukaan, dan awak tak perlu tambah H lah. Awak cuma ganti R kecil ni kepada R besar, iaitu radius bumi. Kalau yang sedang di orbit tu adalah bumi. Okay, habis tajuk gravitation. Nombor 10, two object that are at thermal equilibrium have. Okay, akhirnya bila dalam keadaan thermal equilibrium, kedua-dua objek akan ada same final temperature. Okay, suhu akhir yang sama, D. Moving on to number 11, diagram shows the formation of sea breeze. Apa maksud sea breeze? Maksudnya ada cold air that is coming from the sea. Sebab tu kita panggil sea breeze. Breeze adalah udara sejuk. Okay, so sea breeze maksudnya udara sejuk yang datang daripada laut. So arah dia macam ni lah. Kalau kita nak lukis arah sea breeze, is coming from the sea towards the land. Alright, soalan tanya, which statement is correct? Boleh pause dulu untuk baca pilihan jawapan dan boleh pilih jawapannya. Yang pasti jawapannya adalah A. The specific heat capacity of the seawater is always higher than the specific heat capacity of the land. Kena ingat, nilai C untuk land is always less than the C of the sea. C dekat sini saya gunakan simbol C di situ yang merujuk kepada specific heat capacity. Simbol dia kan, specific heat capacity, simbol dia C. So yang ni siang ke malam ke, sea breeze ke land breeze ke, nilai C untuk land always smaller than the sea. Always. Tak kira siang, tak kira malam, tak kira apa jenis breeze, sea breeze ke land breeze ke, sama je. Okay, sama je, masih kekal lah maksudnya masih kekal. Alright, nombor 11. Nombor 12, kita teruskan. A dented ping pong ball has a volume of 30 cm3. So this is V1. Is inflated to 38. This is V2. Sebab selepas in a hot water of temperature 100 degrees Celsius. This is T2. Kenapa T2? Sebab soalan tanya what is the initial temperature? T1. Okay, berapakah nilai T1? Daripada sini bila masuk je soalan tajuk haba, awak kena hati-hati bahawa soalan yang akan keluar mungkin dalam bentuk ataupun dalam subtopik gas law, which is here kita dah dapat maklumat V1, V2, lepas tu ada T2, kita kena cari T1. So referring to the information yang kita dapat, this is V and T that is in Charles law. Dalam Charles law, okay, kita pakai formula V1 bahagi T1 sama dengan V2 bahagi dengan T2. And supaya awak tidak terlupa, okay, pastikan your T1 and T2 are in Kelvin. Pastikan unit suhu awak berada dalam unit Kelvin. So 100 ni is not 100, it is actually 100 plus 273. Okay, so your T2 should be 373 Kelvin. Right, let's find out T1. Berapakah nilai T1? V1 kita 30. T1 kita nak cari, so kita letak T1. V2 is 38 and T2 is 373. Okay, cari dulu nilai T1, buat matematik kat situ. 38 bahagi 373 dapat jawapan 30 bahagi answer.
So your T1 is actually 294.47, but it is in Kelvin, masih lagi dalam unit Kelvin. Sebab yang awak ganti ni 373 ni dalam Kelvin. So jawapan T1 awak pun masih lagi dalam Kelvin. Okey, tetapi pilihan jawapan semuanya berada dalam degree Celsius. Maka macam mana kita nak tukar? Macam mana kita nak tukar? Kita tolak balik dengan 273. So bila awak tolak, awak akan dapati bahawa jawapan awak 21.47 darjah Celsius. The best answer is A. Okay, jawapan paling hampir adalah A. Oh, sorry kalau tulisan saya tak apa nampak ada yang terkeluar frame Okay, sorry for that. Right, 13. Tengok jap, nampak tak? Right, 13. Diagram 5 shows a tuning fork tap to produce sound wave. So kita ketuk tala bunyi ni, kemudian vibration yang terhasil tu menghasilkan gelombang bunyi. Alright. Soalan tanya, what is the amplitude? Amplitude ni apa? Amplitude is the maximum displacement from the origin, ataupun daripada keadaan kosong lah. So daripada sini ke sini, itulah yang dipanggil sebagai amplitude. Okay, so berapa amplitude-nya? Tengok ni, the tuning fork is vibrating to the right and to the left. Okay, so the original position is somewhere here, which is the tuning fork original position. Okay, tak, kalau saya highlight macam tu tebal sangat So it is here, yang saya warna merah ni. Yang ni kedudukan asal tuning fork. So dia vibrate to the maximum position to the right and also to the left. So the amplitude is actually 6/2 lah. So dia akan vibrate sebanyak dengan jarak 3 mm ke kanan dan 3 mm ke kiri. So the amplitude is 3. Sama macam ni lah. Amplitude juga boleh diukur dengan mengukur jarak maksimum untuk negative part. Okay, the second half of the cycle. Okay, macam tu. So 3 lah jawapannya. Mungkin A, mungkin B. Okay, how about the wavelength? Wavelength can be measured from the compression to the next consecutive compression. So dekat sini ada 3 compression. Okay, ada 3 compression. But the wavelength is the distance between 2 consecutive. Apa maksud consecutive? Bersebelahan. So this is the wavelength. Rupa-rupanya ada 2 wavelength dalam 120 cm. So ada 2 wavelength. Ada 2 wavelength dalam 120 cm. Itu bermaksud wavelength sebenar adalah 60 cm sahaja. Macam tu ya. So it is A. The answer is A, 60. 3 dan 60. Terus 14. When the amplitude of wave increase. Apabila amplitude bertambah, apakah kuantiti fizik yang berubah? Yang ni selalu sangat keluar. Okay, sentiasalah ingat, amplitude will define how much the energy of the wave. Amplitude sentiasa terkait dengan tenaga. Kalau amplitude satu wave tu besar, bermaksud tenaga wave itu juga besar. Okey, tolong ingat yang tu. 15. Diagram shows a ship is sending out a pulse of ultrasound to the seabed. So dia hantar maklumat. Okey, pulse, maklumat pula dah, hantar gelombang, kemudian dipantulkan oleh dasar laut ni kembali kepada kapal untuk direkodkan. Okay, soalan tanya apa? If the reflected ultrasound is received 0.36 seconds later, this is the time. What is the depth of the sea? Diberi laju, the speed of sound. The speed of sound in the sea water V is 1
1500. So nak cari depth simbolnya D. Okay, untuk sonar kita akan pakai formula D sama dengan VT bahagi 2. Okay, always this formula lah. So kita nak cari D, V kita dah ada 1500, darab dengan masa 0.36, darab dengan bahagi dengan 2. Okay, so kita dapat 270 meter B. Next is number 16. Diagram shows wavefront that move towards the beach from the sea. Okay, daripada tengah laut sampailah ke pantai. It is observed that the sea is calmer at the bay than at the cape. Betul lah tu. Okay, dekat kawasan laut di teluk lebih tenang. Sini lebih tenang daripada kawasan tanjung. It is because apa yang saya bulatkan ni adalah gelombang pada kawasan cape is focused, difokuskan. Apa yang difokuskan? Tu merangkumi tenaga. So tenaga gelombang semua difokuskan pada tanjung. Sebab itu kawasan ni kawasan yang tidak tenang, kawasan yang ombaknya tinggi. Okay, tapi dalam kawasan pada kawasan bay, kawasan teluk, the wave is diverge, dicapahkan. That also includes the energy, meaning that tenaga gelombang itu disebarkan, maka tenaga di sini berkurangan lah. Okay, sebab itu kawasan teluk lebih tenang. Fenomena ini dikenali sebagai apakah fenomena yang diberitahu kat sini ataupun dinyatakan di sini, iaitu pembiasan. Kenapa? Di kawasan tengah laut ataupun di laut dekat sini adalah kawasan dalam, from deep region to this part which is the shallow region. So berlakunya perubahan kedalaman. Okey, dan dengan perubahan kedalaman ni menyebabkan berlakunya pembiasan, refraction. Okey, jangan terkeliru pula dengan diffraction. Kita tidak ada celah-celah yang terlibat di sini. Pantulan, tak ada pula gelombang yang terpantul semula ke tengah laut. Dan interference, lagilah kita tidak ada dua sumber yang koheren, sumber yang sama saja kan, satu sumber saja. So tak mungkin interference. Moving on to 17. Alright, diagram shows a ray of light directed to a glass block. Which statement is correct? Okay, tengok ni. Ni glass block apa jadi? So daripada luar ni air is less denser. So dalam medium ni lebih tumpat, denser. Apa berlaku? Pembiasan akan berlaku, and it is going to be refracted towards normal, because from less denser to denser, the light will be refracted towards normal. Itu dia punya konsep dia lah. Mesti akan terbias, okay, menghampiri garisan normal. So nombor 17, jawapannya adalah C, jawapan paling tepat. The light refracts towards normal as it enters the glass block. Okay, kalau soalan tanya kenapa, because the light is propagating from less dense material to denser material, ataupun the glass block is denser than the air. Sebab itu jawapannya C. Okay, B salah. Light travel faster as it enters the glass block. Mana boleh jadi lagi laju? The light travels slower. Kat situ yang salah. Okay, bila masuk dalam medium tumpat, laju cahaya jadi berkurangan. Okay, 18. A critical angle of semicircle glass block is 42. Dia bagi nilai C. Critical angle, sudut genting adalah 42. Which diagram shows total internal reflection, pantulan dalam penuh? Apa syarat pantulan dalam penuh? Yang pertama, I
mesti besar dari C. Okay, sudut tuju yang kita bakal tengok mesti lebih daripada 42. Barulah berlakunya total internal reflection. So 41 boleh berlaku tak? Tak boleh. 42 tak boleh. Must be more than 42. So 42 ni lagi salah lah. So the answer is straight away D, because it obeys the first rule, I greater than C. Sudut I kita berapa? 45 darjah. Sudut C kita berapa? 42. So betul tak I lebih dari C? Betul. So D is the answer. Alright. Nah, yang ni dalam keadaan sudut genting. 42, the line in between the two medium. Tapi soalan nak total internal reflection. Right. Next, 19. Which of the following shows the characteristics of an image seen under magnifying glass? Okay. So untuk magnifying glass ni, kita nak kena tahu bahawa untuk suatu magnifying glass, saya lukis sekejap. Saya lukis kat sini lah. Okay, magnifying glass ni pakai kanta apa? So the answer will be kanta cembung, concave, biconcave lens. Tu secara ringkas saya lukis tak ada saya lukis tepat-tepat ni. So kita lukis basic dia, iaitu dia ada titik fokus dan juga ada 2 kali titik fokus on both side, kiri dengan kanan. So magnifying glass is one of the application of convex mirror. Then the position of object U should be less than F. Ini kena hafal juga. Untuk dia menghasilkan image ataupun bertindak sebagai magnifying glass, kedudukan objek mestilah lebih hampir ataupun lebih kecil daripada panjang fokus. So kita letak objeknya dekat sini, okay, which is less than F. Okay, so dekat sini kita akan cuba lukis apakah yang akan terhasil. Ingat ya, bagi yang belajar dengan saya ataupun dah banyak kali tengok video saya akan kata, okay, kanta ada satu markah percuma, iaitu garisan cahaya daripada kepala objek terus ke tengah kanta tanpa sebarang pembiasan. Sorry saya tak pakai pembaris, saya cubalah buat selurus mungkin. Yang tu markah percuma dia. Tolong ambil markah ni, keluar dalam exam kanta, ambil markah ni dulu kalau soalan tu soalan melukis ataupun memilih ray yang tepat. Okay, lukisan yang betul. So ray yang kedua pula parallel to the principal axis, kemudian barulah difokuskan kepada titik fokus macam tu. Alright. Now from there on, daripada situ kita dapati bahawa kedua-dua cahaya ni tidak bersilang. Now kita akan extrapolate on the left hand side sampailah kedua-dua ray ni akhirnya bersilang. So roughly like so, macam tu. Saya akan buat image-nya berwarna apa? Hijau. Okay, berwarna hijau muda. Okay, somewhere here lah. I got the image like so. Right, selesai lah lukisan untuk U sama dengan U lebih kecil daripada F. Now kita nak nyatakan ciri. Tengok image dia terbentuk daripada dotted line dengan dotted line. Confirm ni image maya, virtual. Ingat lagi tak? Dotted line dengan dotted line mesti virtual. Kalau solid line dengan dotted line pun virtual juga. So jawapannya mesti maya, mesti ada maya lah. Virtual, virtual. Okay, mungkin C, mungkin D. Okay, kemudian kita tengok upright. Is it upright or is it inverted? Adakah ianya tegak ataupun songsang? So kepala ke atas kan, bermaksud ianya tegak, upright. So the best answer is C. Okay, cuma the catch is awak kena tahu bahawa awak sedang dealing dengan magnifying glass
Dan untuk magnifying glass berfungsi sebagai kanta pembesar, kedudukan objek mestilah U lebih kecil daripada F. Ini pun saya tengok kerap keluar soalan begini. Okay, bukan to spot anything, tapi just for a reminder lah, in case keluar. 20, last untuk part 1. An object is 25 cm in front of convex lens. Okay, convex lens, ingat dia bagi focal length pula 10 cm. So meaning that kita ada focal length 10 cm, dan we have U, which is the position of object, 25 cm. What is the distance of image from? Soalan suruh cari V. Okay, so kita ada U, V, F. Okay, kita pakai formula kanta nipis, 1 per F sama dengan 1 per U tambah 1 per V. So nak cari V, kita ganti dulu sekejap. 1 per 10 sama dengan 1 per 25 tambah 1 per V. So 1 per V sama dengan, okay, tekan dulu 1 per 10 tolak dengan 1 per 25. Okay, saya tekan 1 per 10 tolak 1 per 25, kita dapat 3 per 50. Okay, then awak kena sedar bahawa yang sedang awak kira adalah 1 per V. Kita nak V saja. So straight away kita boleh pakai shortcut lah kan. Kita bawa V ni ke atas, dia jadi V per 1. Kita bawa lah di sebelah kanan ni juga, kita flip juga. So we get 50 over 3. Kalau kita tekan 50 bahagi 3 misalnya, kita akan dapat 16. V equals to 16.67 cm. So 16.7 lah. Kalau kita bundarkan, kita dapat A. Macam mana tahu sentimeter? Jangan pening-pening. Sebab tadi kan awak ganti U awak cm, focal length awak juga cm. So jawapan akhir cm. Jangan tertinggal especially in paper 2 unit. Very important. Okay, very important. So that's it. Saya minta maaf sebab lama saya tak post video baru. Saya pun ada tugasan juga untuk diselesaikan, insyaAllah. Doakan kalau saya dapat ruang dan peluang, saya akan buat cover paper 2 insyaAllah, dengan seberapa daya yang mungkin lah. Okay, so kalau nak lagi part 2 boleh komen. Kalau nak saya cover lepas ni, lepas part 2 soalan 21 hingga 40, lepas tu nak saya buat paper 2, boleh komen kat bawah, boleh share. Okay, kalau saya tengok sambutan hebat, sambutan menggalakkan, saya buatlah paper 2 insyaAllah, dan masa yang saya carilah, insyaAllah ada masa. Okay, good luck everyone. Jumpa lagi dalam bahagian kedua. Bye, thank you, Assalamualaikum.